seperti tempoh hari saya telah jemput Friends Academy untuk bersama, saya telah jemput KLYS bersama dengan kita, sebab saya nak tunjuk kepada akademi swasta ini bahawa inilah struktur baru. Dan kalau sekiranya mereka ada pemain yang hebat warga negara Malaysia, mereka pun boleh diserapkan ke dalam akademi bola sepak kita. Maksudnya kita akan ada satu bahagian scouting, pengenalpastian bakat di bawah Tiong Kim sendiri yang akan pergi ke setiap daerah kepada akademi kita dan juga kepada akademi-akademi swasta yang berjalan seperti biasa. Dan kalau sekiranya kita kenal pasti seorang bakat yang begitu hebat tetapi ada dalam akademi swasta, kita akan buat tawaran nak join akademi kebangsaan ataupun nak terus dengan swasta. Tetapi yang penting semua memahami falsafah kita dan struktur kita. Okey. Tetapi apa yang paling menarik apabila plan ini telah pun dirasmikan, ramai juga yang bertanyakan kepada saya, adakah lagi 5 tahun kita dapat pergi World Cup? Adakah 10 tahun lagi kita akan dapat pergi World Cup? Jadi nampaknya masyarakat sudah mula memberikan satu tumpuan yang sangat khusus. Maknanya rating di kalangan pemerhati bola sepak negara dah begitu tinggi, begitu hebat. Ini memang dinantikan. Jadi mungkin YB nak perjelaskan bahawanya pelan pembangunan ini adalah untuk melahirkan dulu, memberikan satu tunjuk ajar secara basic dalam bola sepak. Semua perancangan memerlukan masa, dan bayangkan kalau kita ambil pemain daripada umur 7 tahun, dia akan memerlukan masa lebih daripada 10 tahun untuk menjadi final product. Jadi plan ini adalah plan jangka masa panjang. Pemain yang ada di dalam sistem pun baru umur 11 tahun, 12 tahun. Mereka juga memerlukan 10 tahun lebih. Jadi jawapan saya kepada rakyat Malaysia yang penuh dengan harapan, bukan saya nak menangguhkan kejayaan, tetapi ini adalah program pembangunan jangka masa panjang. Saya tidak buat program untuk melatih pemain umur 18-19 tahun yang akan menjadi pemain kebangsaan 2-3 tahun akan datang. Ini latih kanak-kanak kecil supaya mereka ada jangka masa panjang untuk dilatih dengan sistem yang tepat. Dan seperkara YB yang mungkin tercetus sedikit di kalangan masyarakat adalah peranan KPM ni dalam sebagai pemegang saham lah, boleh katakan utama dalam projek Pelan Pembangunan Bola Sepak Negara ini. Adakah guru-guru di sekolah seperti sebelum ini timbul juga beberapa yang mengatakan bahawa ada guru yang tidak berkelayakan untuk membimbing untuk kelas jasmani walaupun 30 minit bagi bola, dia orang sepak macam YB cakap tadi, sepakkan. Jadi apakah selepas ini graduan-graduan guru-guru perlu setidak-tidaknya ada kelayakan sains sukan semua untuk bergelar guru? Kementerian Pendidikan Malaysia ada peranan yang cukup besar dalam kejayaan PPBN. Sebenarnya plan ini adalah plan bersama daripada KBS dan KPM, dan saya telah bentangkan kepada Yang Amat Berhormat Menteri Pendidikan Tan Sri Mahyudin. Pusat latihan daerah dan akademi tunas akan ditempatkan di sekolah-sekolah. Maksudnya kita akan pilih sekolah di daerah yang ada padang yang terbaik untuk menjadi akademi ataupun pusat. Dan secara tidak langsung juga kita akan ambil jurulatih sambilan daripada para guru. Sebenarnya sekarang ini pun ramai para guru yang menjadi jurulatih separuh masa di bawah PPBN. Tapi yang penting adalah kita memberi latihan kepada mereka. Bukan hanya mereka dapat lesen daripada FAM, ABC, Pro License dan sebagainya, tetapi mereka dapat pendidikan berterusan daripada Lim Tiong Kim. Salah satu aspek yang saya tekankan dan saya cukup bangga dengan pendekatan Lim Tiong Kim adalah pendidikan berterusan bagi jurulatih kita. Dia kata lesen ABC ni siapa-siapa pun boleh dapat, tetapi dari segi keyakinan, keinginan, iltizam untuk dan juga pengalaman untuk latih kanak-kanak kecil berbeza daripada dewasa. Kita jadi jurulatih untuk junior, untuk budak-budak kecil ataupun kanak-kanak dan remaja, berbeza dengan dewasa. Dia punya psikologi lain. Dan saya tengok Tiong Kim dia ada pengalaman sebab dia pernah latih Thomas Muller, Toni Kroos di Bayern Munich. Jadi dia ada Mesut Ozil juga antara pemain yang dilahirkan oleh Lim Tiong Kim. Tetapi seperkara yang mungkin boleh kita bangkitkan di sini YB ialah Lim Tiong Kim memang kita tahu legenda bola sepak negara, punya pengalaman. Tetapi bagaimana pula di bawah Lim Tiong Kim itu jurulatih-jurulatih supaya apa yang difikirkan oleh Lim Tiong Kim itu dapat dizahirkan oleh jurulatih lain mengikut satu acuan yang sama. Sebab itu selain daripada latihan untuk mengajar pemain-pemain kita yang remaja dan kanak-kanak ini cara bagaimana nak main, yang sama penting adalah pendidikan kepada jurulatih. Saya tengok sendiri betapa pentingnya
pendidikan jurulatih itu kepada Lim Tiong Kim. Dia ada Tiong Kim, Raja Azlan, ada Chuan Chin, ada Kan Hang Meng sebagai dia punya nukleus. Lepas itu dia ada coach educators yang akan turun ke padang, pergi ke daerah-daerah untuk melaksanakan workshop supaya jurulatih kita memahami teknik yang terkini untuk melatih pemain-pemain ini. Sebab bagi saya program ini tidak akan berjaya kalau sekiranya kita tidak ada jurulatih yang berkesan. Dia macam sistem pendidikan. Kalau tidak ada guru yang berkesan, produk pelajar pun tidaklah sebagaimana. Betul. Kan?